Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 3. Okay, kita teruskan lagi PDPR kita pada hari ini dengan tajuk baru iaitu tenggelam dan timbul. Okey, ini adalah tajuk baru. Minggu lepas kita telah selesaikan tajuk pengukuran. Okey, ini adalah tajuk ketumpatan. Okey. Tajuk ketumpatan. Sebelum kita masuk pada tajuk ketumpatan, okay, saya akan masuk tajuk tenggelam dan timbul, okay, tapi di bawah tajuk ketumpatan. Okay. Tajuk sub topik yang pertama dalam tajuk ketumpatan adalah tenggelam dan timbul. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Okey, tajuk ketumpatan iaitu timbul dan tenggelam ataupun tenggelam dan timbul. Okey, kita lihat dalam buku teks. Okey, dalam buku teks terdapat satu situasi gambar, okey, di mana terdapat empat orang yang berada di kawasan tersebut. Okey, dia membuat sesuatu perbuatan lah. Ada perbuatan di situ yang dia jalankan, dia lakukan lah. Okey, contohnya yang ini. Okey, yang ini dia naik. Ni rakit lah. Kita panggil rakit. Okey, rakit yang dia perbuat daripada kayu. Okey, yang ini budak yang pakai baju purple ni, dia melontarkan batu ke dalam air. Okey, budak yang pakai baju warna oranye ni, dia baling batu juga dalam air. Okey, kemudian yang budak perempuan ni, dia baling ranting, okey, di dalam air. Okey. Okey, jadi di sini kita tengok objek atau bahan di sekeliling kita ada yang timbul, yang boleh timbul, ada yang tenggelam. Okey. Okey, sekarang kita nak tahu apa itu timbul dan tenggelam. Okey. Okey, timbul dan tenggelam. Okey, timbul itu objek tersebut berada di permukaan air lah. Okey, maknanya timbul tu kita tahu timbul itu ringan. Okey, tenggelam itu berat. Okey. Okey, jadi itu murid perlu tahulah, itu pengetahuan sedia ada yang murid adalah, yang murid tahu. Bila saya cakap apa itu timbul, murid-murid akan cakap timbul tu benda yang ringan. Okey, benda yang ringan dia berada di atas air. Okey, kalau tenggelam tu murid-murid mungkin akan jawab tenggelam tu benda tu berat. Okey, berat ataupun duduk bawah air. Duduk di dalam air lah, di dasar di bawah sekali. Okey. Murid-murid akan jawab begitu. Sebenarnya memang itulah jawapannya. Okey. Timbul ni maksud dia berada sesuatu yang berada di permukaan air. Kalau tenggelam pula berada sesuatu objek ataupun benda yang berada di dasar air. Di dasar air ni di bahagian permukaan bawah sekali air. Bahagian bawah lah. Okey, jadi apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Okey, murid nak tahu sama ada objek yang mana timbul ataupun objek yang mana yang tenggelam. Okey, jadi murid dah ada pengetahuan sedia ada bila ringan benda itu akan timbul dan bila berat benda itu akan tenggelam. Okey, jadi pengetahuan sedia ada murid itu boleh digunakan untuk mengenal pasti objek yang mana timbul dan objek mana yang tenggelam. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, gambar di sini. Seorang pemuda sedang naik rakit lah. Okey, dia duduk atas rakit. Okey, kenapa rakit ini dia duduk di permukaan air? Kerana rakit ini sifatnya adalah timbul. Okey, kerana timbul. Kerana dia dibuat daripada kayu. Kita tengok jenis bahan rakit tersebut ataupun tengok jenis rakit tersebut dibuat daripada apa. Kita sendiri tahu kalau buluh ataupun kayu dia akan timbul. Okey, kalau kita balingkan dalam air lah.
Kita tengok sendiri. Kita kalau baling air dalam air kayu, kayu itu kita akan nampak kayu itu berada di atas permukaan air. Maknanya dia adalah objek yang timbul lah. Okey, jadi sebab tu pemuda ini menggunakan rakit. Kerana rakit adalah bahannya dibuat daripada kayu ataupun buluh, dan dia adalah bersifat timbul lah. Objek sifat timbul ataupun terapung. Okey. Seorang budak yang sedang yang bukan jumpa ni, dia baling batu. Okey, dia lontarkan batu ke dalam air. Kemudian yang baju oranye ni pun lontar juga batu ke dalam air. Kemudian yang baju oranye ni dia cakap batu ni tenggelam lah. Jadi batu tu tenggelam. Kenapa batu tu tenggelam? Kerana batu itu mempunyai sifat yang berat. Okey, bila dia berat, kita dah tahu. Murid dah tahu kalau berat dia akan tenggelam. Okey, jadi batu ini adalah sifat dia berat. Okey, bila dia berat dia akan tenggelam. Okey. Jadi bila tenggelam dia berada di dasar air. Di dasar air tu maknanya di bawah, bahagian bawah air lah. Okey, maknanya dia tak akan naik lah ke atas air. Dia tak akan naik atas permukaan air. Mana kita baling dia memang duduk di dasar air, di bawah sekali air. Okey. Kemudian ranting ni. Budak perempuan ni dia baling ranting. Kemudian dia tengok ranting tu timbul. Ranting tu timbul kerana ranting itu dia adalah sejenis kayu, dan kemudian dia bersifat dia ringan. Dia ringan. Jadi kayu ni memang sifat dia akan timbul. Tak kira lah kayu apa. Kalau kayu balak ke, awak tengok kalau kayu balak ke, buluh ke, dia akan timbul. Walaupun kita tengok kayu balak tu berat, tapi sebenarnya kayu itu dia adalah objek yang memang berada, yang memang terapung. Okey. Sebab tu kayu tu digunakan untuk membuat sampan, membuat rakit. Okey, jadi dia sesuai duduk di atas. Kita gunakan untuk membuat kenderaan di permukaan air. Jadi ia adalah salah satu kayu ni, kayu buluh. Dia memang sifat dia timbul. Kalau kita baling apa pun memang dia timbul. Okey, kerana kayu ni dia memang tak akan tenggelam. Dia ada rongga, ada ruang macam nak cakap kita tengok kayu balak tu berat kan, tapi sebenarnya kayu balak tu dia tak akan tenggelam. Dia akan timbul. Kayu buluh, kayu apa pun, kalau kita campak ke dalam air, dia memang duduk atas permukaan air. Sebab sifat dia memang dia tidak akan tenggelam, dia akan timbul. Dia berat, walaupun dia berat, dia tak akan tenggelam. Okey. Okey, sekarang kita tengok, saya bagi awak murid-murid tengok video ni lah. Nak kenal pasti objek mana yang timbul, sifat-sifat dia, ciri-ciri objek yang timbul, ciri-ciri objek yang tenggelam. Okey, kita lihat sama-sama ya. Eddie dan adiknya Michael sedang melihat akuarium. Mereka melihat banyak ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar batu karang dan jambatan seramik. Pasir berada di bahagian bawah. Tumbuhan air dengan beberapa biji batu kecil berada di satu sudut. Michael mengambil coklat dari poketnya dan memakan coklat itu. Kemudian, dia membuang pembalut plastik tersebut ke dalam akuarium. Pembalut plastik itu timbul di permukaan air. Eddie berkata, "Jangan buat begitu." Michael memungut pembalut itu. Dia kemudiannya bertanya, "Mengapakah pembalut ini tidak tenggelam ke bawah seperti batu karang, pasir dan batu-batu kecil?" Eddie menjelaskan bahawa bahan yang berbeza mempunyai kebolehan yang berbeza untuk timbul di permukaan air. Sesetengah objek timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada plastik seperti pembalut gula-gula dan botol air mineral plastik timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada kayu seperti rakit kayu juga timbul di permukaan air.
Sesetengah objek tenggelam di dalam air seperti yang terdapat di bahagian bawah akuarium. Duit shilling emas dan perak juga tenggelam di dalam air. Objek yang diperbuat daripada tanah liat seperti pasu seramik tenggelam di dalam air. Objek-objek yang diperbuat daripada getah seperti tayar dan kaca seperti botol kaca juga tenggelam di dalam air. Okey. Jadi kat situ kita nampak objek yang tenggelam, objek yang timbul. Okey, jadi murid-murid dah tahu. Okey, yang berat, okey, yang timbul adalah objek yang jenis yang bagaimana, mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam. Okey, di sini murid-murid boleh kenal pasti mana satu objek yang timbul, objek yang tenggelam. Okey, menggunakan pengetahuan atau menggunakan pemerhatian. Okey, menggunakan pemerhatian yang murid-murid lihat selama ni, apabila pergi ke kawasan yang mempunyai seperti laut, okey, sungai, okey, murid-murid dapat lihat bila kita campak sesuatu objek di dalam air, di mana objek itu timbul ataupun tenggelam, kita dapat kenal pasti bila kita membuat pemerhatian ataupun membuat uji kaji. Okey, jadi pengetahuan sedia ada yang murid ada, murid-murid hanya tahu bila timbul itu objek itu ringan, manakala bila objek itu tenggelam, objek itu berat. Okey, jadi itu adalah pengetahuan yang murid-murid perlu tahu. Okey, objek yang ringan itu adalah objek yang timbul. Okey, objek yang berat itu adalah objek yang tenggelam. Tenggelam ni maksudnya dia jatuh ke dalam dasar laut, dasar air. Okey, maknanya timbul itu berada di atas permukaan air. Okey. Okey, di sini saya ada sedikit aktiviti saya nak terangkan, okey, untuk murid lebih faham lagi tentang timbul dan tenggelam. Okey. Okey, jadi kat sini kita cuba asingkan benda yang tenggelam, okey, dan benda yang timbul. Okey. Kat sini kalau murid tengok kat sini ada bola keranjang. Okey, sorry. Okey, ada bola keranjang, ada magnet, okey, ada bola sepak, ada batu, okey, ada pedang kat sini, okey, ada pisau, okey, ada pensel, ada daun dan ada sepit kuku. Okey, sepit kuku lah. Okey. Jadi kita tengok kat sini, sebelum kita nak kenal pasti objek itu timbul dan tenggelam, murid-murid kena kenal pasti objek itu diperbuat daripada apa. Okey, yang pertama, okey, magnet. Okey, magnet ni kita tahu dia diperbuat daripada batu kan? Okey, batuan. Okey, jadi batuan ataupun logam. Okey, magnet dibuat daripada logam. Logam tu sifat dia macam mana? Logam tu sifat dia berat, betul? Kita pegang pun dia berat. Jadi kita tahu magnet ini objek yang timbul ke tenggelam. Okey, dia adalah objek yang tenggelam. Okey, dia akan tenggelam lah. Okey, dia akan tenggelam di kawasan dasar air lah. Okey, kita tengok bola keranjang. Okey, bola keranjang ni, okey, ni bola keranjang ni sifat dia diperbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada getah. Okey, jadi bola ni kita tahu dia diperbuat daripada getah. Getah ni seperti getah ni contohnya seperti gelang getah yang getah yang maknanya kenyal, yang bersifat dia kenyal. Okey, jadi getah ni kalau kita cuba kita tengok, dia akan kalau kita masukkan dalam air, bola ni kalau kita masuk dalam air, dia masuk tak dalam dasar air. Okey, dia tidak akan tenggelam, dia akan timbul sebab dia diperbuat daripada getah. Getah ni sifat dia ringan lah, dia boleh terapung. Okey, jadi yang ini dia tidak akan tenggelam lah. Ni tak akan tenggelam. Yang ini bola sepak pun diperbuat daripada getah, tak akan tenggelam. Okey, manakala pedang. Okey, pedang ni diperbuat daripada apa? Daripada besi dan logam. Okey, besi dan logam ni berat. Okey, jadi dia akan tenggelam. Okey, batu. Batu ni sifat dia dia buat daripada batu. Batu kalau kita baling kat dalam air, dia akan tenggelam sebab dia berat. Okey. Okey, dia akan tenggelam. Okey, kemudian kita tengok daun. Daun ni
Cuba kita tengok kalau kita masukkan daun dalam air. Dia masuk ke dasar air tu. Daun ni sifat dia ringan kan. Jadi dia ringan, dia tidak akan tenggelam. Okey, pensel. Pensel dibuat daripada kayu. Bila dibuat daripada kayu, dia tidak akan tenggelam. Dia akan timbul. Okey, pisau. Okey, pisau logam, besi. Okey, jadi dia akan tenggelam. Okey, sepit kuku. Sepit kuku ni adalah dibuat daripada apa? Besi. Okey, besi ni berat. Okey, dia akan tenggelam. Okey, jadi kita nampak, kita dah boleh kelaskan. Kita tengok sifat bahan dia. Dia buat daripada apa, kita boleh kelaskan dia sama ada dia itu ringan ataupun berat. Dan bila dia ringan, dia akan timbul. Dan bila dia berat, dia akan tenggelam. Okey. Okey, jom kita tengok betul tak jawapan cikgu ni. Kita tengok. Ni keputusan dia lah. Bila kita jalankan uji kaji, kita kena masukkan benda-benda tu dalam air kan. Dan kita hasil dia, inilah. Yang timbul adalah daun, pensel, bola sepak, bola keranjang. Okey, yang tenggelam batu, sepit kuku, pedang, pisau, magnet. Okey, jadi kita tengok kat sini. Yang ini semua berat. Okey, dia berat. Okey. Yang ini semuanya ringan. Okey, ringan. Benda yang ringan. Bila dia ringan, dia akan timbul. Bila dia berat, dia akan tenggelam. Okey. Jadi murid boleh kena pasti sifat itu timbul ataupun tenggelam dengan melihat sifat objek tersebut. Okey. Okey. Okey, sebenarnya tajuk timbul tenggelam ni mudah saja. Okey. Okey, tugasan. Okey, salah ni, saya tulis salah tugasan. Okey. Tugasan yang perlu dijalankan untuk selepas murid-murid tonton video cikgu ni. Okey, cikgu nak murid-murid jalankan uji kaji. Okey, uji kaji ini murid-murid kena buat eksperimen. Okey, sediakan bahan seperti bekas air. Okey, bekas air jernih, contohnya yang balang yang jernih tu kan. Yang boleh nampak objek itu timbul dan tenggelam. Okey, masukkan air. Masukkan air, ikutlah, jangan penuh sangat. Okey, kemudian masukkan bahan-bahan yang nanti saya senaraikan. Okey. Okey, jadi semasa menjalankan uji kaji tu, murid-murid kena buat satu video yang menerangkan eksperimen tersebut. Contohnya, okey, saya akan menjalankan uji kaji tentang timbul dan tenggelam. Okey, murid-murid terangkan. Okey, pertama sediakan bahan apa. Okey, contohnya sediakan bekas yang berisi air, kemudian terangkan dalam tu. Okey, bahan-bahannya apa, terangkan melalui rakaman. Okey, kemudian masukkan satu persatu dan lihat hasil uji kaji tersebut. Terangkan mana objek yang tenggelam dan terangkan mana objek yang timbul, kenapa dia tenggelam dan kenapa dia timbul. Okey, murid-murid kena buat rakaman video. Dalam video yang kata orang yang tak perlulah lama sangat. Okey, yang simple, yang mudah, terangkan yang penting sajalah. Okey. Kemudian hantar video tersebut ke dalam Telegram lah. Cikgu nak tengok murid-murid jalankan uji kaji di rumah. Okey, sebab kita dah lah tahun kita tak jalankan uji kaji kan, kita jalankan uji kaji pun kali ni uji kaji timbul tenggelam ni mudah je. Okay, jadi murid-murid boleh jalankan di rumah dan cikgu nak tengok cara murid kendalikan peralatan sains dengan betul. Peralatan sains tu maksudnya bahan-bahan yang digunakan lah. Contohnya cara menggunakan penerangan, menggunakan bahan-bahan tersebut dengan cermat, dengan betul, peralatan yang betul. Okey, dengan berhati-hati. Okey, jadi cikgu nak tengok cara murid-murid menggunakan kemahiran mengendalikan peralatan sains. Okey, jadi rakaman ni saya nak lihat. Okey, saya nak lihat murid jalankan eksperimen sendiri dengan penerangan dan rakaman video. Okey. Kemudian yang kedua, jawab latihan yang diberikan. Okey, ini latihan simple je. Murid-murid boleh print dan tampal. Jawab. Kemudian buat buku aktiviti muka surat 63, tajuk tenggelam dan timbul. Okey, ni senang je. Ni pun sama, eksperimen juga. Masukkan air, awak murid-murid tengok mana yang tenggelam, mana yang timbul. Okey. Okey. Ini adalah uji kaji yang murid-murid nak kena jalankan.
dalam buku teks Okey, ni dalam buku teks. Okey, pertama sekali murid-murid kena salin. Okey, salin ni. Okey, tajuk dia menguji objek timbul dan objek tenggelam. Okey, dalam buku tulis biru, salin. Okey, alat dan bahan. Okey, akuarium kecil. Akuarium kecil ni kalau tak ada akuarium kecil, boleh gunakan apa-apa balang. Balang yang nampak lah, yang jernih. Okey, supaya murid dapat lihat lah objek-objek yang tenggelam dan timbul. Okey, kemudian ini adalah bahan-bahannya salin dalam buku biru. Buku tulis akuarium kecil, duit shilling, bola pimpong. Kalau tak ada bola pimpong, gunakanlah bola apa-apa yang ringan. Okey, bola apa-apa. Bola yang kecil-kecil yang mainan tu pun boleh. Okey, guli. Okey, guli. Guli ni saya rasa ada, takkan tak ada kan. Okey, sabun. Sabun tu sabun yang sabun mandi. Sabun mandi yang apa ni, bukannya serbuk yang buku punya tu. Okey, kemudian gabus. Okey, gabus ni murid-murid boleh gunakan polystyrene kalau tak ada. Atau tak pinggan polystyrene atau apa-apa yang ringan lah yang boleh menggantikan gabus. Okey, span. Okey, span ni span basuh pinggan tu awak gunting sikit je. Jangan ambil masukkan semua. Okey, span. Okey. Okey, seandainya bahan-bahan ini tiada, okey, contohnya yang susah kat sini mungkin bola pimpong. Kalau tak ada bola pimpong, guna bola mainan adik awak yang kecil-kecil tu kan. Gula. Mungkin yang susah sikit lah, gabus. Gabus ni polystyrene, cawan polystyrene boleh guna. Kalau tak ada gabus. Cawan polystyrene yang dibuat pada polystyrene putih tu yang pakai buang tu, gunting sikit boleh gantikan sebagai gabus. Okey, span. Okey, span ni ada, guli ni ada. Okey, sabun ni sabun yang RM1 tu kan, yang buku tu, yang sabun mandi kecil, yang bukan serbuk serbuk nanti dia berbuih awak punya air. Ni sabun yang memang ketul, sabun ketul tu. Okey. Kemudian salin langkah-langkah dia. Okey, langkah dia isikan air. Ini ikut langkah-langkah dia. Isikan air. Okey, murid-murid isikan air. Terangkan dalam video tu. Okey, mula-mula kita isikan air ke dalam akuarium. Okey, ataupun awak sediakan air terus dalam akuarium. Okey. Okey, masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium. Masukkan satu-satu. Terangkan. Okey, masukkan duit shilling. Okey, kemudian kita masukkan bola pimpong. Okey, kita lepas tu lihat. Dah masukkan, okey, kita lihat hasil, kita perhatikan hasil eksperimen sama ada objek ini timbul ataupun tenggelam. Okey, kemudian lepas dah lihat timbul dan tenggelam, murid beritahu ataupun terangkan yang mana timbul, objek mana timbul, terangkan dalam rakaman video tu. Okey, contohnya, okey, duit shilling tenggelam kerana dia berat. Terangkan dalam rakaman tu. Okey, kemudian kemudian bila dah rakam tu, okey, itu saja pemerhatian yang saya dapat jalankan, eksperimen yang saya dapat jalankan. Sekian, terima kasih. Itu je video saya nak. Okey, kemudian lepas siap rakam video tu, yang ni awak dah salin kan? Awak salin. Okey, ni penerangannya lah. Okey, yang ini pun awak salin. Buat kotaknya di bawah ni, bawah langkah-langkah ni. Okey, buat kotak dia besar sikit. Yang ini kecil sangat kan? Kat tepi ni awak buat bawah dia. Okey, yang ini adalah hasil dia. Okey, duit shilling dia apa? Okey, ini masa awak buat video tu awak boleh buat satu penerangan lah. Ini tenggelam, duit shilling tenggelam. Okey. Tenggelam, duit shilling. Contohnya awak buat kertas, atas kertas awak raik. Okey. Bola pimpong, tenggelam ke timbul? Okey, timbul lah, raik kan. Okey, tanda raik je. Okey, tanda raik je. Okey. Kemudian dah siap. Bila rakaman dah siap tu, awak jawablah soalan yang ini. Awak dah jalankan eksperimen, awak dah dapat hasil kan, awak jawablah. Kemudian jawab soalan yang bawah ni. Apakah objek yang timbul, apakah objek yang tenggelam? Objek yang timbul ni awak senaraikan, tulislah objek apa. Daripada jadual ni awak dah dapat lihat objek apa. Objek yang tenggelam apa. Okey, yang ini kena salin lah. Okey, ini adalah laporan. Ni kena salin sebelum murid-murid jalankan rakaman uji kaji. Okey. Okey, saya harap murid-murid faham. Sekiranya tak faham, murid-murid boleh WhatsApp saya. Okey. Yang pertama cikgu cakap tadi apa? Salin dulu ni. Dah salin, kotak ni pembuat siap-siap semua. Okey, barulah murid-murid sediakan bahan-bahan untuk menjalankan uji kaji. Okey, lepas tu terangkan bahan-bahan apa yang murid-murid gunakan.
terangkan cara-cara mengendalikan barang peralatan sains tu dengan betul. Dengan betul. Pegang objek akuarium tu, letakkan di tempat yang betul, jangan letak di tempat yang sengit. Jadi cara mengendalikan peralatan sains tu dan rakaman tu awak kena buat betul-betul, kena rakam lah, mintalah tolong abang ke rakamkan. Okey. Buat rakaman yang menarik dan jelas, dan murid-murid faham semasa menjalankan uji kaji tu. Jadi video tu bila cikgu tengok, cikgu akan tengok murid-murid faham tak, jelas tak apa yang murid-murid belajar pada hari ini. Okey, jadi lepas dah siap ni, dah buat rakaman, dah buat laporan ni, dah jawab soalan, dah jawab hasil eksperimen ni, jangan lupa nanti saya bagikan satu latihan murid-murid jawab tanpa dalam buku aktiviti biru, buku tulis biru. Dan yang buat buku aktiviti sains ni ada satu je kerjanya dalam muka surat nombor 3. Itu satu je satu latihan je. Jadi kat sini ada 2 latihan, 1 uji kaji. Okey. Okey, itu saja. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Okey, kalau contoh mak ayah kerja tak ada masa nak buat, boleh tunggu mak ayah awak free ataupun ada masalah. Saya tak nak murid-murid buat. Kalau pandai buat sendiri tak apa. Kalau contoh tak ada telefon kan, tunggulah masa ibu atau ayah awak ada masa lah. Okey, jadi yang ada boleh buat terus. Okey, dan dah siap boleh hantar kat Telegram video rakaman dan latihan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk ketumpatan lagi. Belum habis lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.